Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi malam ni kita membincangkan, menyambung lagi tentang tajuk kita malam ni, iaitu masih lagi dalam bahagian akal. Bahagian akal. So kita mungkin boleh kongsi slide yang pertama tu. Baik, jadi akal itu pelita bagi hati. Ni selalu orang sebut lah. Akal itu pelita bagi hati. Maknanya menerangnya hati itu oleh akal. Itu semalam kita dah bincang. Akal ni daripada otak. Otak dapat ilmu, simpan serap ilmu, simpan ilmu, bawa keluar ilmu balik. Maka akal nak mengolah. Itu kelebihan akal ni. Jadi Sayyidatina Aisyah bertanyakan kepada Nabi SAW, bagaimana seorang itu mendapat keutamaan di dunia? Baginda SAW menjawab, dengan akalnya. Sayyidatina Aisyah bertanya lagi, bagaimana seorang itu mendapat keutamaan di akhirat? Baginda menjawab, dengan akalnya. Lantas Aisyah bertanya, bukankah seseorang itu mendapat keutamaan dengan amalnya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, seseorang itu beramal mengikut kadar akalnya. Riwayat Tirmizi. Baik, so jadi kita semakin lama semakin jelas saya rasa tentang peranan akal ni. Jadi apa yang dijawab oleh Nabi itu adalah tentang orang yang beramal itu mengikut kadar akal dia. Akal yang banyak input ilmu, yang banyak input maklumat, maka akal tu amal dia lagi banyak. Lagi kuat beramal. Dia berzikir lagi. Kita nak cari orang yang duduk saja berzikir ni susah. Melainkan dia zikir lepas solat. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, 34. Waktu lain, waktu yang selain daripada itu, susah lah kita nak jumpa orang yang ada kemampuan sampai pakai itu. Tapi ada orang boleh buat. Sebab mereka berakal, mereka mempunyai cahaya akal yang terang. Hati dia kuat. Dan dengan ilmu yang dia dapat, yang mengaji ilmu agama, yang beramal, perangainya lain. Lain. Yang tak ada ilmu agama ni, perangai dia lain. Kita boleh tengok orang ada agama dengan tak ada agama. Islam lah. Cerita orang Islam ni semua orang Islam yang kita kat Malaysia ni asal Melayunya Islam. Tapi perangai itu lain. Orang yang ada ilmu, yang akal dia berilmu, dia menguruskan kehidupan dia tu dengan cara berhemah. Lemah lembut. Contoh setengah orang ni, dia suka mengatur orang. Komplain sana, komplain sini. Ada setengah orang pula, asyik orang buat semua tak betul. Dia je yang betul. Ada orang pula, asyik menyerang orang. Jiran dia ke, siapa ke, semua akan diserang. Pasal apa? Dia kata, tok nenek aku macam itu. Dia bergantung pada tok nenek dia. So, jadi perangai buruk tu bergantung pada tok nenek. Sebenarnya, memanglah hak buruk tu tok nenek dia punya. Jadi, kita kena ambil balik hak Nabi sebut ni. Kalau nak jadi orang yang baik, orang yang beramal, maka kena tingkatkan lagi kualiti akal dia dengan ilmu. Lagi banyak mengaji, lagi dia faham, lagi beza perangai, akhlak dia tu. Sebab itulah Nabi diutuskan apa? Wa innaka la'ala khuluqul azim, khuluqul Quran. Untuk bawa satu contoh teladan, akhlak yang agung. Lepas tu kita mesti perlu sangat kepada memiliki makarimul akhlak. Yang ni budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik ni, akhlak yang baik. Mempunyai adabul mukmin. Dia orang beriman, adab dia beza dengan orang Muslim. Orang Muslim ni dia terjah je. Asyik dia semayang puasa zakat udah, ngatur orang selamba je. Tapi orang beriman tu lain. Orang beriman tu lain. Sebab tu kadang-kadang kita tengok perangai kita lah, kita tak tengok orang lah. Tengok perangai kita kadang-kadang. Heran. Kadang kita jadi heran. Bukan jadi takjub. Heran. Pasal apa aku ni teruk sangat? Nak bergaduh dengan orang nombor satu. Silap sikit je berkelahi. Silap sikit je bergaduh. Jadi macam rasa dia tu hebat. Habis dia rempuhnya orang. Semua orang tak betul dengan dia. Dia je betul. Lepas tu ada pula manusia passion suka ungkit-ungkit. Ni pun satu penyakit lagi. Dia buat apa pun ungkit. Buat apa pun ungkit. Habis ungkitnya. Tak payahlah kita nak buat ibadat. Apa saja yang kita buat,
Tak perlu kita ungkit-mengungkit. Kita nak tolong orang, kita tolong je. Tak payah kita canang satu kampung. Kita tolong sipulan-sipulan. Aku dulu jenuh dah aku tolong dia tu. Hilang pahala kita. Penat yang dapat. Jadi tak boleh. Sebab amal ibadat ni kena diam. Biar Allah saja yang tahu. Sembunyi benda tu. Tak payah kita cerita kat orang. Kalau kita ada saudara mara kita ke, adik-beradik kita ke, siapa-siapa kan, kita tak payahlah cerita. Contohnya macam kita dengan mak bapak kita. Kita dah tolong dah mak bapak kita kan. Dia dah sakit apa semua, kita bantu dia, tolong dia. Sampai dia meninggal, sampai dia habis umur dia. Tak payahlah kita ungkit-ungkit cerita tu. Aku dulu puas dah, kamu hapus pun tidak. Tak payahlah. Kita nak tolong, ikhlaskan kita. Tidak sia-sia kita, pertolongan kita tu. Duit habis macam tu je. So, jadi jangan ungkit. Ni masalah ungkit. Ni masalah akal tadi. Bila akal tu ada agama, dia takkan cakap macam tu. Dia akan jaga diri dia tu. Okey, sebab itulah pada waktu tertentu kalau kita lihat, hati ni, dia mencorakkan cara kita berfikir. Kita berfikir dia mengikut hati kita pula. Tetapi dalam banyak waktu, akal menentukan corak. Dan bentuk fikiran seterusnya. Baru seterusnya hati. Sebab tu golongan bijak pandai menyebut apa? Akal itu pelita bagi hati. Jadi akal dengan hati ni, dia lazim melazimi. Dia tak boleh duduk jauh. Kan? Dia dekat sebab akal dengan hati ni. Jadi dia akal ni, dia kontrol lah, dia bawa input bagi hati pula. Tu kita kena ada hati kena elok, akal kena elok. Jadi semalam kita bincang, kata Imam Syafi'i apa? Mazhab Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahawasanya akal itu berada pada hati. Jadi ada juga mengatakan akal itu telinga hati. Telinga bagi hati. Maknanya jika apa yang didengar dan dilihat itu perkara yang baik, nescaya seorang itu akan dapat menuai sebanyak mungkin kebaikan. Jadi bila telinga dia itu mendengar. Jadi kita nak mudah faham beginilah. Hati ni raja. Jadi mata tu tak melihat. Mata tu kerja dia melihat. Tapi yang nak melihat tu hati. Mata tu tempat hati melihat. Telinga itu tempat hati mendengar. Mulut itu, lidah itu tempat hati berkata-kata. Jadi apa yang diucapkan oleh lidah kita, sebenarnya itulah dia hati kita. Apa yang saya bercakap malam ini, itulah daripada hati saya. Gitu. Jadi bila kita cakap dengan orang lain, orang boleh nilai kita. Bila kita bercakap keluar perkataan yang buruk-buruk, kita seronok cerita pasal dunianya. Kita bincang pasal apa hiburan, kita sembang pasal artis, kita sembang pasal benda-benda yang mendatangkan maksiat, itulah hati kita. Maknanya, kalau kita nak tahu, kita kata, ya aku tak cinta dunia. Tapi hanya kita bercakap itu, menunjukkan kita tu cinta dunia. Kita jangan nak cakap pasal agama. Tak nak kalau boleh. Kalau boleh kita nak ngelak, kita tak pandai nak cakap. Bukan tak pandai, kita tak mau belajar. Kalau boleh, kita ubah bahasa kita. Dulu memang betul lah. Ni cerita manusia mana ada yang baik. Banyak yang tak elok. Tapi tak apalah. Yang penting, macam mana kita nak mengubah supaya kita jadi berubah. Lidah kita tu jadi cakap yang baik. Sikit-sikit dia cerita pasal dunia. Tak ada langsung agama. Kalau duduk dengan dia tu sejam lah maksiat. Sejam lah buat dosa. Jadi kita nak ubah macam mana nak cakap pasal agama. Nasihat. Kita tak pandai nak nasihat orang. Dan kita tak suka nak nasihat orang. Benda-benda yang baik. Ni. Jadi sebab itulah dia katakan hati tu raja. Jadi kita nak kena belajar macam ni. Macam mana kita nak faham supaya lidah kita tak cakap benda lara. Semalam kita baca doa, benda ghaflah. Ghaflah. Benda-benda yang ghaflah. Semalam kita dah bincang. Kejap lagi saya nak terang sikit lagi tentang perkataan ghaflah ni. So dari situ, kita fahamlah bahawasanya akal kita ni telinga bagi hati. Dia nak mendengar, hati nak mendengar apa benda, itulah dia datang daripada hati dia. Telinga hanya tempat mendengar. Begitu juga jika ruang fikiran dipenuhi dengan kejernihan ilmu. Cara berfikir yang baik akan menghasilkan pemikiran positif. Jadi bila ruang akal tadi diisi dengan ilmu yang dibawa oleh otak, bawa ke ruang akal, maka akal akan berfikir. Apa akal akan fikir? Akal akan fikir apa yang masuk pada dia. Kalau yang masuk benda maksiat, maka akal akan fikir benda maksiat, benda tak elok. Bila masuk kepada akal tadi benda ilmu, benda yang baik, maka akal akan berfikir benda yang baik. Jadi cara kita nak nilai diri kita ni, kita tengok kita ni suka buat apa selalu.
Benda baik ke benda tak elok? Itulah dia akal kita. Akal kita kat situ. So dengan begitu, kita tahu dah bahawasanya bila ilmu yang jahat masuk ke dalam akal kita, maka jadi rosak hati tu. Akal akan bawa masuk benda tak elok. Kalau kita terima benda tak elok. Contoh lagi. Orang yang jahat, kemudian terbuka hati dia nak belajar, pergi mengaji. Dia cari Tok Guru. Dia kawan dengan orang alim ulama. Dia tak nak kawan dengan penyamun. Sebab kalau kawan dengan penyamun, maka dia tahu dia akan jadi penyamun. Kawan dengan lanun, dia tahu dia akan jadi lanun. Kawan dengan perompak, dia tahu dia akan jadi perompak. Kawan dengan orang fasik, dia tahu dia akan jadi fasik. Maka dia tak, aku nak kawan dengan alim ulama. Maka dia ikutlah orang alim ulama. Pergi masjid, pergi belajar, dia follow. Mungkin dia jadi driver terus. Akhir sekali, dia akan jadi seorang ulama. Macam mana ulama yang diikut tu. Kenapa? Kerana segala maklumat yang masuk dalam akal itu, semua daripada benda-benda yang nurani, benda yang jernih, benda yang bersih, benda nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali dia akan jadi seorang ulama. Jadi begitulah tentang akal tu. Maka kalau kita nak jadi orang yang soleh, orang yang alim, jangan kawan dengan lanun, dengan penyamun. Kalau nak dakwah boleh, penyamun dengan lanun ni. Jangan duk kawan. Jadi kita kena pandai nak cari di mana tempat mendapatkan ilmu tu. Ini paling penting sekali dalam persoalan akal kita. So jadi saya rasa jelas kan. Sebab lepas ni kita nak habis dah tajuk ni, perbicaraan ni. Jadi saya nak summarize sikit tentang ni. So jadi begitulah. Maknanya saya harap semua orang, saya pun sebenarnya suka bercakap bab ni. Lagi bercakap, lagi saya belajar. Lagi saya bercakap, lagi saya belajar. Macam-macam. Kita ni dalam pembelajaran. Jadi kita kena cakap benda agama. Kita kena kasih kepada agama. Bila kita kasih, baru kita jumpa orang, kita jumpa anak cucu kita ke, kita nasihat cara agama. Kita cakap benda lara. Kita cakap benda lara pasal kita tak mau agama. Kita tak nak agama. Kita nak tapi kita tak suka bercakap. Kita tak suka baca buku. Patutnya kita baca buku ni, kena baca. Baca internet ni, buka handphone kalau nak baca lantas bohong je. Dalam handphone kejap lagi orang pergi WhatsApp. Tengah-tengah nak baca, kita tekan WhatsApp. Dia kena baca ambil buku. Buku adab buku. Kita baca satu buku bagi faham dulu. Tak kacau. Memang kacau. Saya ganggu kalau baca dalam handphone ni. Okey. Habis yang itu. Ini tentang akal itu. Berita bagi hati. Akal ni lah yang kita nak kenal Tuhan. Sebab itulah kita kena pakai hukum akal. So bila kita mengaji ni nanti, bagaimana sifat-sifat Tuhan, sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Kita dah akal kita ni kita sumbat dengan ilmu-ilmu ni. Akhir sekali, kita habis mengaji, baru akal kita bawa bagi kita faham macam ini rupanya sebenarnya katakan sifat bagi Allah. Itu tujuan dia. Itu yang nak faham tentang akal ni. Selagi tak faham akal ni, orang kata tak berakal jawab dia. Tak ada berakal lah. Ni kita tak mau.